Kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia dan seterusnya satu kisah yang pasti akan mengungkit mungkin memori kisah-kisah peribadi anda ataupun mengungkit kembali cerita-cerita yang mungkin kita baca dalam berita. Ada kaitannya kerana ini adalah satu kisah yang sebenarnya dekat dengan hati mereka yang sudah pun ada rumah-rumah seperti ini. Ya, betul. Yang menjadi tanah pusaka, warisan sepanjang zaman. Namun tiba-tiba terpaksa berdepan dengan pilihan nak jual ataupun tidak. Ya, jadi untuk itu kita mendalami berkaitan dengan telemovie Rumah Usang di Hujung Tanjung yang akan menemui anda pada hari Ahad ini bersama dengan tetamu-tetamu kita pada waktu ini. Kita bersama dengan Tuan Wan Hazir Wan Abdullah ataupun Wan Ded, penerbit kita, dan juga kita ada pengarah Ruslan Ahmad dan juga pelakon. Siapa yang tak kenal dengan Wan Hanafi Wan Su. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, baik. Teruja untuk mengetahui tentang pengisiannya, kalau kita boleh mulakan terlebih dahulu, ia berkaitan dengan apa? Yang kami tahu ia berkaitan dengan hartanah. Kisahnya tentang apa sebenarnya, Wan Ded? Kisahnya tentang dia macam ni. Kita itu tanah tu sebagai simbolik saja. Sebenarnya mesej yang nak disampaikan ialah dia nak mempertahankan kedaulatan negara sebenarnya. Itu yang ada konflik lah kat situ. Dia mempertahankan hak. Kalau di segi ini dia mempertahankan kenegaraan lah negara. Jadi Rumah Usang tu sebagai simbolik. Simbolik saja semata-mata. Okey, baik. Jadi kita dah tahu sedikit sebab tak boleh nak bagi tahu banyak sebab ajak untuk tengok. Cuma konflik itu berlaku dan Rumah Usang itu merupakan simbolik semata-mata. Bagaimana ia diterjemahkan untuk kita bawakan tentang konsep kenegaraan itu sendiri. Kita nak tanya dari segi aspek garapan bersama dengan pengarahnya. Jadi kalau kita boleh kongsi apabila menjadikan sebuah Rumah Usang itu sebagai sebuah dikatakan sebagai simbolik. Bagaimana dari segi garapan itu dibuat supaya dapat sampai kepada masyarakat yang pelbagai kaum di Malaysia? Okey, ini bergantung juga kepada tanggungjawab pelakon. Okay. Jadi bila seorang pelakon itu dia tahu kehendak karakter, watak atau jadi saya sebagai seorang pengarah ni kerja saya senang. Okay. Jadi tugas saya untuk menggarap, untuk menghasilkan satu naskah yang baik ada juga bergantung kepada kebolehan dan kredibiliti pelakon-pelakon yang ada dalam cerita ini. Tentang Abang Wan, ayah Wan Hanafi Su. Saya pertama kali kerja dengan dia. Okay. Tapi chemistry itu ada. Okay, chemistry itu. Jadi apa yang saya ada, apa yang saya perlukan daripada seorang pelakon, dia dapat rasa. Jadi dia boleh bagi kepada saya tanpa saya meminta dengan lebih. Jadi itu memudahkan kerja saya sebagai seorang pengarah untuk menggarap cerita ni supaya dapat orang kata apa memberi kesan kepada penonton. Dan satu lagi saya nak sentuh pasal yang tadi yang pasal mula-mula tanya itu. Naskah ni dia penulis naskah ni Abang Mazlan Manan ni dia buat cerita ni ada satu kritikan sosial sebenarnya. Okay. Dia cuba mengkritik tentang bagaimana ada di kalangan kita, rakyat kita ni, orang Melayu kita yang sanggup menjual kepentingan orang Melayu demi kepentingan diri dia sendiri. Itu memang kita tak boleh nafikan. Kan? Jadi ini yang cuba disampaikan melalui naskah berdiri belum masih. Kan. Naskah Rumah Usang di Hujung Tanjung. Macam Abang Wan Ded cakap tadi, itu cuma simbolik. Okay? Tapi apa yang cuba disampaikan oleh penulis melalui hasil tulisan dia tu, nak bagi tahu itulah bagaimana kita, rakyat ada di kalangan kita yang sanggup menjadi pengkhianat bangsa sendiri demi kepentingan poket sendiri. Itulah dia. Dalam tu sebenarnya sebab dia realiti ya. Betul. Mendepani watak utama yang berada dalam kisah ini. Kita ada lihat ada kesinambungan watak itu dari muda ke watak yang lebih berusia. Bagaimana proses itu ditonjolkan oleh ayah? Okey. Ya. Wah. Itu dia. Selamat Hari Malaysia ya. Okey, sebelum tu saya nak betulkan dari segi konotasi. Usang. Kita selalu bila sebut usang kita gambarkan sesuatu yang buruk. Tak kukuh. Tapi dalam hal ni Rumah Usang ni, usang itu sebenarnya satu kekuatan. So bukan bererti dia usang ni dia buruk.
dia lama. So, benda lama tu yang artinya dah ada core dia, trustnya tu. Ini yang patut kita angkat. Kita dah berapa 65 tahun. 59 tahun dan 65 merdeka. Malaysia 59 kan. Artinya benda tu dah kental di dalam. Yang ni yang nak kita angkat. Semangat kita sebagai orang Malaysia. Dalam konteks Malaysia, pengarah saya sebut Melayu pun okey. Tapi jangan salah tafsir. Dan dia jadi benda yang tak baik kan. Yeah. Tapi itulah dia. Menjawab soalan Adik tadi. Kerana saya dilahirkan sebagai manusia. Jadi tak kiralah pada usia mana nak ditonjolkan watak itu, sama ada daripada budak kepada saya guna saya manusia, itulah dia. So jadi manusia, jadi watak, rasanya dengan syarat jangan berlakon dek. Jangan berlakon. You jadi manusia, jadi watak, you kena ikhlas buat, tapi kena faham. Kena faham. So, selebihnya kamera main peranan. Selebihnya mata pengarah. Selebihnya perkiraan penerbit. Ini pasal scene ini dia nak bajet mahal sangat. Kenapa? Itu perkiraan tu kena ada semua. Barulah sesuatu yang baik boleh diangkatkan melalui penerbitan drama atau filem, kita kata kan. Dia tak boleh pisah. Kreativiti, director, komitmen yang diberikan oleh pelakon dan juga berapa banyak yang berani dia. Okey. Alright. Faham. Itulah dia. Okey, jadi kekuatan itu sebenarnya yang menghasilkan naskah yang sebegini yang akan dapat dipertuntukkan pada hari Ahad ini. Okay? Tapi sebelum itu melihat kepada penceritaan tadi, jangan berlakon jangan berlakon. Jadi diri sendiri, tapi yang paling penting bukan kita macam sembrono aja, tapi kita kena faham apa sebenarnya watak yang kita bawakan tu, apa matlamat di sebalik watak itu. Dia senang cerita, pelakon ni kena ada ilmu lah. Itu yang paling penting sekali. Dia kena ilmu. Bukan tangkap muat. Betul. Dia berlakon, maksudnya dia melakonkan watak tu, bukan diri dia yang berlakon. Jangan dia banyak followers tu boleh berlakon. Mendalam tu maksudnya. Okay. Daripada segi watak-watak lain yang tampil bersama dengan watak utama kita, siapakah mereka dan apakah peranan-peranan yang dimainkan oleh watak-watak ini? Silakan. Boleh? Tuan Penerbit. Jangan lupa kita ada Tina Aziz. Dia macam kita combine pelakon baru. Dia sebenarnya kita buat casting. Kita buat casting, ramai yang nak berlakon. Tapi pilihan yang kita buat, casting tu bukan bermaksud kita nak uji sama ada dia boleh berlakon ataupun tidak. Jadi kebanyakan yang kita buat casting, kita nak memilih siapa yang layak memegang watak mengikut skrip. Semua orang boleh berlakon. 10 orang datang, 10 orang berlakon. Jadi dalam 10 tu kita pilih satu ataupun 2 orang, siapa yang layak, yang sesuai dengan skrip dari segi body language dia, dari segi dialog dia, dia fizikal dia. Jadi kita buat pilihan. Lepas tu itu untuk orang yang barulah. Orang yang lama pun, veteran pun kita buat macam tu. Kita nak sesuaikan watak. Katalah Kak Tina Aziz yang memegang watak utama dengan Abang Hafiz tu. Jadi kalau kita bagi watak yang lain untuk dia, kita ambil watak orang kampung pula masuk gantikan dia, memang tak akan dapat realiti apa yang kita nak. Itu tujuan dia. Jadi kalau Wan Hafiz tu, kita tengok dia punya karakter sesuai dengan benda tu, dengan feel dia, dengan apa ni. Kalau dia letak di man pun kita bayar je. Tak cakap minta lebih tak lebih. Tak ada. Ini kelakar. Ini boleh saya share sikit. Tapi sebenarnya sepanjang pengambaran Rumah Usang Ju Tanjung pada saya, dia macam satu sekolah tu. Sekolah. Saya patut bagi pujian kepada Wan Dek kita. Pasal dia mempertemukan profesional dengan amatur, membuat kamus amatur. Jadi di situ banyak halangan yang kita tempuh, tapi alhamdulillah akhirnya kita boleh jayakan dengan sempurna, dan orang amatur yang terlibat dengan production ni saya rasa banyak
dah kita sekolah kan. Kan okey, itu ilmu. Pada saya kenangan manis. Dan Syukur. Senewati Katina Aziz. Pada saya dia Senewati. Ya. Okey. Sumbangan yang dia bagi, input pada bila saya dah banyak kali sparring dengan dia. Jadi chemistry itu memang dah kita ada. orang dah faham dah. Dah faham. Orang kata sekilas ikan di air, kita dah tahu ikan patin ke ikan kan. Alright. Itulah dia. So dengan dan pelakon-pelakon yang dari Sabah, dari Sarawak. Ini yang menariknya Rumah Usang Hujung Tanjung ni pasal macam mana kita elemen Sabah Sarawak ni kita dipertemukan. Dah tentu sesuatu yang baik, dia mesti ada halangan yang tak baik di depan. Betul. Ialah pembentukan Malaysia apa banyak hal kan. Betul. Kan terjadi. Begitulah Abil Watak, Azman. Tu Azman. Azman. Kan? Itulah. Dan garapan Mazlamanan. Dan memang baik. semoga watak-watak amatur tadi tu lepas mereka tamat pengajian bersama dengan Jadi lebih baik Abang kan? Wan, mereka akan membina rumah-rumah usang sendiri. Guru besarnya Bronco. Guru besar. Okey. Dan dari segi bahawa sinopsis sedikit kita dah tahu watak dan main, tapi kita nak tahu juga lokasi tadi tu berlatar belakangkan di mana? Boleh kita kongsikan juga? Dia 100% dekat Kedah. Di Kedah Kita shoot dari bulan 12 lepas PKP itu. Masa PKP. Sebelum PKP. Masa PKP. Masa PKP. Ya, PKP. Tapi kita follow SOP lah. Baik. Towards the end lah dia punya PKP itu kan. Lepas 100% lah dekat Kedah. Hutan kampung Kampung Kandai nama dia. Kampung Kandai. Daerah Alor Mengkudu ataupun berkaitan dengan Alor Melentang. Kenapa Kampung Kandai? Kandai nama kenapa Kandai. Itu kena tanya Cikgu Husni. Okey. Itu yang lain. Saya tak boleh nak bagi jawapan. Kandai itu apa maksudnya? Maksud kenapa lokasi itu yang dipilih berbanding dengan kawasan lain cantik di kita dah banyak Riki, tempat-tempat yang menarik. Kita nak membedakan nak mengikut kehendak skrip tu di Hujung Tanjung. Hujung Tanjung tu maksudnya dia hujung sekali. Sebuah rumah dia aja ada. Kawasan dia sunyi, kawasan dia ni itu kita dapat di kawasan Kandai itu ada sebuah rumah. Rumah tu memang usang. Jadi kita mock up lah, letak dia punya prop apa semua kan. Kita tak nak tunjukkan kemewahan. Kita nak sesuaikan dengan skrip. Maksudnya bila tengok rumah tu usang. Kalau kadang orang tengok apa ni perok pun tak ada, apa pun tak ada, sikit-sikit je. Tapi itulah yang mesej yang kita nak sampaikan. Usang. Rumah dia sebuah-sebuah jauh di hujung kampung. Rumah usang tapi kukuh. Dan berpenghuni. Tak ada. Tak ada penghuni. Rumah ni dah 200 tahun dia orang bina. Ada tu. 200 tahun. Jadi Tuan Director, adakah berpuas hati dengan terjemahan kritikan sosial yang disampaikan melalui Okey, dari segi kritikan sosial, maksudnya dari segi naskah itulah. Saya berpuas hati, tapi orang kata apa, still orang kata apa, ada room untuk improvement kan. Jadi kalau in future kalau ada naskah-naskah yang lebih menarik kan, tapi saya tak katalah karya Abang Mazlan tak bagus, dia memang bagus. Tapi orang kata apa, still ada room untuk improvement. InsyaAllah. Kan? Kalau kita rasa terbaik, ada lagi yang terbaik tu kan. Pastinya. Tapi saya kena ni live ni saya nak cakap terima kasih lah kepada Abang Mazlamanan, Abang Lan. Kalau Abang Lan tengah tengok sekarang ni, mana kamera, okey Abang Lan. Kalau Abang Lan tengah tengok sekarang ni, kami bertiga ni Semoga sihat selalu. semoga sihat selalu. Produktif. InsyaAllah. Dan terima kasih kerana bagi sebuah naskah yang baik untuk tuan produser kita ni. Baik, kita menjemput para penonton Selamat Pagi Malaysia untuk menyaksikan Silakan. telemovie ini. Silakan. Mana kameranya? Kamera ni. Sini. Di sini. Okey. Betul. InsyaAllah ya, jangan lupa cari ruang, duduk elok-elok bersama keluarga Malaysia. Kita sama-sama melihat lapis kedua dari Rumah Usang Hujung Tanjung pada bila? Hari Ahad ni Hari Ahad 2 petang tak silap saya di TV1. TV1. TV1.
teman setia anda. Ya. Ya, semestinya. Oh ya, okey. Okey, apa pun terima kasih kami ucapkan kepada Wan Dan, Cik Ruslan, Ayah Wan bersama kita pada waktu ini untuk berkongsi tentang telemovie Rumah Usang di hujung Tanjung. Okey, jangan lupa Ahad ini 2 petang TV1. Dan dengan itu kita mengucapkan terima kasih kepada anda kerana terus setia bersama kami sejak awal pagi tadi. Keluarga Malaysia Teguh bersama-samalah kita turun ke Melaka untuk sambutan Hari Malaysia 2022. 59 tahun kita membentuk gagasan sebagai negara Malaysia. Ya, jangan lupa dengan pakaian ala-ala era 50-an dan 60-an malam ni. Jangan salah tema. Okey? Baik. Jadi kita sampai di sini saja untuk siaran kita pada hari ini yang diterjui oleh Azlan Muttalib. Sampai kita jumpa lagi dan selamat Hari Malaysia diucapkan kepada semua keluarga Malaysia. Assalamualaikum semua. Saya Hani Hamid. Dan saya Assalamualaikum.